Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Di pada kali ini Pak Chu akan berkongsi pengetahuan tentang hot spring ataupun mata air panas. Jadi kita tahu bahawa mata air panas merupakan satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh semua golongan masyarakat kita. Jadi di Malaysia ini kita adalah beberapa atau banyak jugalah punca-punca atau spot di mana adanya punca mata air panas. Jadi Pak Cuk akan ceritakan tentang bagaimana sebenarnya air panas ni wujud di atas muka bumi ini. Jadi Pak Cuk akan menceritakan secara santai ataupun secara senang difahami oleh semua. Tapi sebenarnya di Malaysia ini orang yang paling layak menceritakan tentang hot spring ataupun mata air panas ini adalah Dr. Hariri dari UKM. Jadi beliau lah sepatutnya menceritakan secara detail macam mana pembentukan air panas yang berlaku. Sebab ini adalah sebahagian daripada tajuk kajian ilmiah beliau untuk mendapatkan PhD di Universiti Sains Malaysia. Jadi walau macam mana pun Pak Chu ada jugalah pengetahuan tentang hot spring ataupun mata air panas ini. Mata air panas adalah kalau kita tengok di Malaysia ini bertaburan daripada selatan tanah air sampailah ke utara tanah air, mempunyai beberapa suhu yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Tapi yang setakat ini yang suhu yang paling tinggi sekali yang adanya hot spring di Malaysia ini adalah di Felda Residence, di mana suhunya agak tinggi, di mana banyak pengunjung ke sana bawa telur, rebus telur, dan telur boleh masak dengan air panas yang keluar dari dalam bumi. Jadi kenapa dia panas? Kenapa hot spring ini berlaku? Sebenarnya hot spring ini puncanya adalah daripada bawah permukaan bumi. Jadi bawah permukaan bumi, jadi asalnya adalah daripada air permukaan. Daripada air permukaan dia akan turun melalui retakan yang dalam ataupun deep seated fractured system. Dia akan turun ke bawah sampailah ke peringkat takungan dia. Maknanya punca itu mungkin dari sungai yang ada di permukaan bumi ini. Jadi airnya turun ke bawah dan kemudian masuk memenuhi dalam takungan yang ada kemungkinan berkilometer di bawah permukaan bumi. Dan kemudian berlakulah pemanasan. Pemanasan disebabkan kita tahu bahawa apabila kita turun daripada permukaan bumi ke dalam bumi, setiap 1 kilometer dia akan meningkat suhunya adalah lebih kurang dalam 30 ke 35 darjah Celsius. Jadi kita bayangkanlah daripada suhu berkenaan boleh menyebabkan air panas. Jadi kenapa air panas tu tiba-tiba yang naik semula ke atas itu melalui jalan yang lain, tetapi mengandungi bau sulfur yang agak kuat juga, ataupun kadang-kadang kita nak bau macam telur busuk ataupun rotten egg. Ini adalah sebab oleh bercampuran dengan bahan yang ada di dalam bumi itu sendiri, ataupun kita panggil dia sebagai, dan istilahnya adalah magmatic water. Jadi magmatic water ini adalah dia ada sulfur dan juga unsur-unsur lain yang berkaitan yang kena bercampur dengan air daripada permukaan dan kemudian dicampur dengan bahan daripada magmatik tadi dan dipanaskan dan kemudian tertolak ke permukaan. Jadi proses tertolak ke permukaan itu adalah disebabkan oleh buoyancy dia, ataupun benda yang panas dia akan bergerak menuju ke atas. Itu dia punya fenomena biasa. Jadi dengan kata lain hot spring ini adalah mesti air masuk daripada saluran lain dan kemudian dipanaskan bercampur aduk dengan bahan-bahan yang ada di dalam bumi dan kemudian
dikeluarkan di dalam punca yang melalui saluran yang lain. Jadi dengan kata lain, tak ada, dia one way je, dia tak ada two ways. Jadi dia masuk dari satu tempat lain dan kemudian dia akan keluar ke tempat lain. Sebab itulah dalam kawasan yang kita ada jumpa hot spring ataupun punca mata air panas, kawasan buffer atau kawasan penampan yang kita kita kena retain ataupun dengan kata lain kita kena preserve dengan kawasan sekitarnya, tak ada penebangan pokok, tak ada pembersihan kawasan dan sebagainya, lebih kurang dalam 2 km radius dia, lebih kurang macam itulah, plus minus dia. Jadi dengan kata lain, kita dikoteri kalau sekiranya kita membuat satu clearance di satu kawasan, tetapi tiba-tiba kawasan itu adalah kawasan di mana punca air permukaan masuk ke dalam, maka dengan kata lain lama kelamaan, jadi air panas ni akan kering. Tak ada lagi air yang keluar ke permukaan. Yang ini kita takut. Sebab itulah kawasan yang dijumpai mata air panas mesti kita ada buffer zone. Buffer zone-nya adalah plus minus 2 km di kawasan sekitarnya agar kita dapat memastikan bahawa air yang masuk ke permukaan itu tidak dikacau ganggu. Jadi sebagai contoh, kawasan di air hangat di Langkawi, air itu hangat je. Tetapi satu-satunya hot spring ataupun air panas yang keluar ke permukaan daripada air masin. Cuma daripada di Langkawi saja, itu air hangat. Jadi air yang keluar itu adalah air masin. Puncanya adalah air dari lautan dan kerana melalui satu sesar ataupun kita panggil dia satu fault ataupun kisak fault, dia akan keluar dan kemudian keluarlah di air hangat itu. Jadi makna dengan kataan, jadi air ni walau macam mana pun dia tak akan kering lah, sebab kita tahu puncanya adalah daripada lautan. Sehinggalah kalau sekiranya laut keringlah dia punya air hangat tu. Jadi yang tempat-tempat lain yang agak popular juga tentang hot spring ini adalah jadi sebagai contoh yang kita baru-baru ni viral mengatakan bahawa dia sebagai satu terapi untuk kanser, untuk berbagai penyakit yang ada di Lubuk Timah. Pak Chu tidak menafikan perkara-perkara berkenaan sebab jadi daripada bahan yang percampuran dengan air permukaan, dengan air magmatik ataupun air yang dalam bumi, dari dalam bumi, percampuran itu akan bercampur dengan berbagai-bagai elemen atau berbagai-bagai bahan kimia atau yang semula jadi dan kemudian dibawa bersama ke permukaan sebagai mata air panas. Jadi fenomena perubatan itu adalah memang wujud di dalam punca air panas. Jadi terutama sekali kalau sekiranya kita ada penyakit kulit, sebagai contoh penyakit kulit, sebab dia ada unsur sulfur di dalam air panas berkenaan, mungkin itu memberikan terapi kepada penyakit kulit. Sebagai contoh, kalau seseorang itu mengalami masalah saraf dan kesihatan lain, kalau kita berendam di dalam air panas itu akan memberi kesan juga kepada pesakit. Sebenarnya air panas yang ada di Malaysia ini adalah agak banyak jugalah, tapi sebenarnya Pak Chu tak pastikan berapa jumlahnya, tetapi kebanyakannya adalah bertabur dekat-dekat dengan berhampiran dengan banjaran Titiwangsa ataupun berhampiran dengan banjaran Titiwangsa di mana di situlah banyaknya taburan-taburan mata air panas yang berbagai-bagai saiz dan sebagainya telah dibangunkan untuk aktiviti pelancongan. Dan jadi sebagai contoh, kalau kita tengok di Kedah memang dah ada satu tempat di mana air panas sebenarnya dibangunkan. Jadi kalau kita berbalik ke Sabah dan juga Sarawak, jadi banyak juga sebenarnya mata-mata air panas yang ada di Borneo ini. Jadi kalau yang paling famous sekali, yang paling terkenal sekali adalah di Poring Hot Spring. Jadi Poring Hot Spring dia di kaki Gunung Kinabalu itu merupakan satu kawasan destinasi pelancongan
yang agak aktif, di mana dibina berbagai-bagai produk pelancongan untuk pengunjung menikmati air panas yang ada di sana. Daripada air panas ini kita dapat menjual produk pelancongan yang baik, di mana kita sebagai geologis ataupun sebagai ahli geologis boleh menceritakan kepada pengunjung bagaimana sebenarnya perkara berkenaan berlaku dan macam mana benda tu wujud di kawasan berkenaan berdasarkan geologinya dan berdasarkan macam mana strukturnya. Jadi kita boleh menceritakan secara terperinci fenomena berkenaan. Tetapi dari segi perubatan dan sebagainya, itu adalah di luar bidang geologi atau di luar bidang Pak Chu sendiri. Dan kemudian bolehlah agensi-agensi yang berkaitan tu boleh membuat kajian yang selanjutnya untuk penambahbaikan produk pelancongan yang Pak Chu rasakan perlu kita bangunkan bersama. Dan satu lagi kawasan yang agak panas juga, mata airnya adalah di Lodging Hot Spring, Kelantan, di mana airnya adalah cukup panas, tetapi malang sekali proses penjagaan ataupun pengawal selia kawasan berkenaan tidak dijalankan secara tepat, dan Pak Chu khawatir lama kelamaan mungkin mata air berkenaan akan kehilang daripada pandangan kita semua apabila dihampiri oleh pembangunan di kawasan berkenaan, terutama sekali apabila berlakunya land clearance dan sebagainya, akan menyebabkan punca-punca mata air ini akan terhapus di muka bumi. Jadi dengan kata lain, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, untuk sama-sama kita jaga dan pelihara agar perkara berkenaan tidak terhapus secara sendiri untuk generasi akan datang. Jadi kita kebayangkanlah satu lagi yang berlaku di air panas di Pengkala Hulu. Kalau dahulunya memang terkenal dengan kunjungan pelancong dan sebagainya, tapi sekarang ni pelancongnya dah hampir tak ada pengunjung di sana, disebabkan tak ada lagi air panas yang aktif keluar di kawasan berkenaan. Jadi tak tahu kenapa puncanya, di mana silapnya. Jadi kita tak maulah benda-benda yang sebegini berlaku di tempat kita. Jadi itu sajalah harapan Pak Chu untuk kita sama-sama menjaga benda atau menjaga mata air panas ini agar menjadi satu legasi kepada generasi yang akan datang. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu kali ini. Semoga pengkongsian ini akan beri manfaat kepada semua, dan mudah-mudahan kita faham apa sebenarnya berlaku pada sesuatu mata air panas. Jadi untuk keterangan lanjut, sila berhubung dengan Dr. Hariri di UKM. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.